Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua adik-adik pelajar daripada tahun 1 sehingga tahun 6 yang saya hormati sekalian. Adik-adik, saya doakan semua adik-adik sedang bagus. InsyaAllah, kalau adik-adik teruskan kebagusan adik-adik, adik-adik akan menjadi seorang pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi kalau kita nak jadi pelajar yang cemerlang dahulu adik-adik, peringkat yang pertama sekali, apa yang patut kita buat adik-adik? Kita kena belajar. Semua pelajar-pelajar, tugas dan peranan mereka adalah untuk belajar. Belajar apa adik-adik? Belajar untuk belajar. Sebab itulah kita belajar sebelum ni bahawa di dalam proses pembelajaran ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah untuk nak mencerap maklumat. Langkah yang kedua adalah langkah untuk nak menyimpan maklumat. Langkah yang ketiga adalah langkah untuk nak menyimpan maklumat. Dan langkah yang keempat adalah langkah untuk nak mengeluarkan maklumat. Jadi, kita dah belajar tentang langkah yang pertama, mencerap maklumat. Langkah yang kedua, menyimpan maklumat. Sekarang ni langkah yang ketiga, bagaimana untuk nak mencanai maklumat? Ataupun apakah itu mencanai maklumat sebenarnya? Baik adik-adik, kita tengok dekat sini adik-adik. Bila kita kata mencanai maklumat ni, apa dia? Cuba kita bayangkan roti canai itu. Roti canai ni adalah proses di mana kita kita nak masukkan ke semua bahan-bahan dan kemudian kita canaikan dia. Kita uli, kita canai, kita hadam, kita uli, kita canai, kita samakan semua sekali itu. Minyak campur dengan garam campur dengan tepung campur dengan sedikit air. Akhir sekali dia akan jadi apa? Dia akan jadi satu hasil yang sangat kuat, sangat kental, sangat bagus dan sedia untuk kita masak dan kita jadikan hidangan, makanan dan sebagainya. Benda yang memanfaatkan kita. Di situlah adik-adik, apa yang patut kita lakukan dekat sini adalah, bagi saya, kita maklumat yang kita masuk tu, maklumat yang kita cerap itu, maklumat yang kita simpan itu, kita kena canaikan macam roti canai itu, supaya kita akan dapat mengeluarkan nanti satu hasil yang bagus. Satu maklumat yang bukan setakat masuk, kita masuk A dan kita keluar A balik, masuk B, keluar B balik. Tak boleh. Kalau kita masuk A, keluar A balik, bermakna kita tidak sangat menggunakan kemahiran berfikir adik-adik. Kita tidak menggunakan kemahiran mencanai maklumat. Sebab itu kemahiran mencanai maklumat ni adalah kemahiran untuk berfikir. Kita mesti berkeupayaan untuk nak menggunakan pemikiran kita adik-adik. Untuk nak apa? Untuk nak mengeluarkan maklumat yang baik. Jadi apa yang perlu kita buat dekat sini adik-adik? Kita mesti meningkatkan kaedah kemahiran untuk kita berfikir. Baik, berfikir bagaimana? Berfikir untuk kita nak mencanaikan ilmu ini, menghadamkan ilmu ini. Bagaimana untuk kita nak mengambil maklumat-maklumat yang asas, yang mudah ini, kemudian kita cantumkan dengan maklumat yang agak sukar kepada yang sederhana susah, kepada yang sangat susah. Dan kita canaikan ke semua ini supaya kita dapat mengeluarkan nanti hasil jawapan yang lebih bagus. Inilah kalau kita nak buat benda ni, kita kena berfikir adik-adik. Sebab tu kita tengok kenapa pelajar dia hanya mendapat 50% markah. Adik-adik ada yang mendapat mereka 60%. Kenapa? Kita dapat 60% kerana apa? Kerana kita gagal untuk nak menghadamkan maklumat. Kita gagal untuk nak menggunakan kemahiran berfikir kita. Sebab tu kita kena berfikir, kenapa? Dan bagaimana kita nak membuat hubung kait antara konsep A dengan konsep B. Bagaimana untuk kita nak menyelesaikan soalan matematik, campur dengan darab, ataupun darab dengan bahagi, ataupun campur tolak darab bahagi dalam kurungan. Yang mana satu yang kita nak selesaikan? Ini yang kita perlu ada kemahiran untuk kita nak berfikir, kita nak mencanaikan. Sebab tu adik-adik pelajar yang hanya menggunakan pemikiran mudah, dia hanya akan dapat menjawab soalan-soalan yang mudah, iaitu 50% soalan mudah. Sebab itu dia dapat markah lebih kurang 50%. Dia hanya dapat grade C dan juga grade D. Kemudian pelajar yang mempunyai pemikiran yang kedua, tahap yang kedua adalah kemahiran pemikiran yang lebih tinggi lagi. Maka dia akan mendapat menjawab soalan-soalan yang sederhana susah, 25%. Dan akhir sekali adik-adik, pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir yang sangat tinggi, kemahiran berfikir yang sangat tinggi, insya-Allah dia akan dapat menjawab soalan-soalan yang 25% lagi soalan yang susah. Sebab itulah pelajar yang berjaya mencanaikan maklumat menggunakan kemahiran berfikir dapat menyelesaikan semua soalan mudah 50%, 25% soalan sederhana susah, dan insya-Allah kalau dia dapat sebahagian saja soalan susah ni, katakanlah daripada 25%, dia dapat menjawab setengah, dia dapat 12-13 markah lagi, dia dah dapat 82-83 markah ataupun 87 markah. Ini adalah grade A. Ini adik-adik. Dan
Pelajar yang dapat menjawab soalan yang susah adalah pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir, iaitu kemahiran berjaya untuk nak mencanaikan maklumat adik-adik. Jadi kalau kita nak mencanaikan maklumat, kita mesti banyak menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran untuk nak berbincang dan kemahiran untuk nak mencari sumber-sumber di mana kita boleh dapat untuk menyelesaikan masalah soalan-soalan yang susah. Okey, selamat berfikir dan selamat menjana kreativiti dan kritis. Assalamualaikum.